Al-Khi radhiyallahu an mencatat hadis, ambil riwayat. Hadis ini tuan-tuan, ilmu ni dia pantas dia berlalu macam kilat yang menyambar. Boleh? Kalau tuan-tuan kita tak tangkap, kalau kita tak catat, kita lupa. Kalau kita tak dengar baik-baik tuan-tuan sekali tu ya. Ini bukan cerita student, murid-murid yang lupa. Tok guru tu pun tuan-tuan dia cakap sekali ya, suruh ulang balik dia pun lupa. Sebab kalau tak dicatat. Ya. Jadi dalam kuliah tersebut beliau sedang mencatat ilmu, meriwayatkan hadis ya, daripada tok gurunya pen itu patah, maka dia pun bagi tahu, siapa yang ada pen tolong jualkan kepada saya. Saya sanggup beli dengan harga 700-800 ringgit. Saya sanggup beli pen dengan 1 dinar. Maka tuan-tuan, datanglah pen daripada pelbagai arah dan penjuru yang menjual dengan berpuluh-puluh kali ganda keuntungan. Ya, orang yang jual pen yang kos tadi kita kata RM5 tapi dapat jual dengan harga RM700, maka beruntung orang yang berjual. Tapi tuan-tuan, bagi Isam Al-Balkhi radhiyallahu an itu tak ada masalah, tak ada hal dah. Biarlah dia keluar belanja besar tapi dan dapat sesuatu yang lebih berharga daripada duit, yang lebih bernilai daripada segala-galanya, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa adalah terlalu singkat. Sedangkan yang ingin dikecapi banyak. Kita nak kerja, ini kita nak capai, ilmu itu kita belum belajar, bab faraid kita tak settle, ilmu falak kita tak tahu. Banyak benda kita nak belajar tuan-tuan. Okey, banyak benda, masa kita singkat. Sepatutnya bagi seorang penuntut. Tuan-tuan penuntut ke ni? Tuan-tuan ni penuntut ke? Yo, tuan-tuan juga masih bergelar penuntut. Saya murid, tuan-tuan juga murid. Kita murid kepada tuan-tuan, murid yang berharap kepada Allah. Kita murid yang berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Haddad dia buat satu kitab namanya tuan, Adab Suluk Al-Murid. Adab Suluk Al-Murid, adab suluk bagi seorang murid. Kitab ni tuan-tuan, saya baca doket apa nama tu, Lebanon High, kami subuh. Tak ada konjo kami buat kuliah subuh. Ada orang alhamdulillah. Kuliah subuh hari Khamis adalah setakat ni 50 orang ada kuliah subuh. Yang penting ada sarapan tuan-tuan. Baik. Jadi poin dia apa tadi tuan-tuan sekalian? Masa berlalu pantas. Kita ini semua murid. Kita tuan-tuan tidak beranggapan kita ni guru, kita tak. Walaupun kita duduk atas kerusi guru, tetapi kita semua murid. Kita nak capai banyak benda, target kita tuan-tuan banyak perkara, ya. Tapi tuan-tuan, kalau kita mensia-siakan waktu, dalam kuliah pun kita monong, dalam kelas pun kita tak ambil perhatian, kita marah ke anak kita, apa kau ni main-main belajar ni, fokus. Tapi tuan-tuan, rupanya kita pun tak fokus. Kita tuan-tuan, bukti kita tak fokus tuan-tuan ialah bukti ketika solat. Kalau solat kita tidak fokus, solat kita tidak khusyuk tuan-tuan, itu tanda solat yang tidak berkualiti. Tuan-tuan kan? Jadi jangan sia-siakan, tapi perlu bijak, manfaatkan masa yang ada, malam, lapang, siang, musim panas, musim tengkujuh, sekarang panas pun dia, hujan pun dia tuan-tuan. Apa musim pun, seorang pelajar, seorang murid, kita semua penuntut ilmu Allah, tuan-tuan mesti pandai ambil peluang kesempatan. Bila bertemu dengan guru, jumpa syekh jangan sekadar nak cium tangan dia yo. Jumpa tok guru jangan nak ambil air tawar baca syifa je dengan Ustaz Amin. Ambil peluang-peluang yang lain. Apa tuan-tuan? Minta nasihat. Tak? Kalau guru Quran, tuan dengarkan Fatihah saya tuan. Kan? Banyak benda kita boleh buat tuan-tuan. Sebab tidak semua perkara yang berlalu tuan-tuan kita dapat cover balik. Banyak benda yang terlepeh lah. Tapi kalau kita ni ada keinsafan, alhamdulillah, waktu maghrib kita bukan di kedai tom yam, waktu maghrib kita bukan di kedai keto, waktu maghrib kita bukan lagi di padang bola. Alhamdulillah, ini satu rahmat yang paling besar. Taufik Allah Ta'ala yang beri kepada kita, dapatlah kita berjemaah. Tapi dalam part satu lagi tuan-tuan, saya perhatikan jemaah kita ni banyak dalam satu soft sama pun, dalam isu angkat tangan pun tak lepeh-lepeh lagi. Saya pun tak faham. Jemaah masjid semayang sehari 6 waktu kat masjid, campur duha lah jadi 6. Subuh sampai isyak 5, campur waktu duha. Ustaz Said jadi 6 waktu tuan-tuan semayang berjemaah kat masjid ni. Tapi bab angkat tangan pun tak tahu mazhab mana tuan-tuan pakai. Ada 3-4 orang tapi saya tak biasa sebut nama lah. Sebab kita semayang satu soft, mata kita ni tuan-tuan tak boleh nak pejam. Terpandang macam mana dia boleh angkat tangan.
Macam mana yang selang situ boleh angkat tangan? Kita fikir-fikir. Dan ngaji mazhab ompek mazhab tak ada macam tu dah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya yang kita sunat angkat tangan dalam fiqh mazhab Syafi'i 4 tempat je. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbir untuk rukuk, Allahu akbar. Takbir untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, betul? Dan takbir daripada rakaat kedua naik rakaat yang ketiga. Itu sahaja. Tapi tuan-tuan ingat, dalam jemaah kita ni rajin ke-4 rakaat tu dia angkat tangan. Jemaah tetap yang saya cam jemaah kita lah, yang sambung bersalam, yang berwirid dengan kita tapi tak faham hukum. Kenapa? Tak mengaji. Ataupun masa ustaz kuliah dia lolap. Ini tuan-tuan pelanggaran hukum yang tidak membatalkan solat, tetapi menggambarkan kita tidak fokus, kita tidak faham tentang fiqh, kita tak cuba faham betul-betul isu dia tadi. Macam mana yang melanggarnya Tuan Haji? Haji masa rakaat pertama naik rakaat kedua tidak ada angkat tangan, tak ada Allahu akbar, tak ada takbir je, mulut je bertakbir Allahu akbar tapi tangan tak angkat. Kan? Begitu juga rakaat ketiga naik rakaat yang keempat tidak sunat diangkat tangan, Allahu akbar, tak ada angkat tangan, mulut je takbir je, intiqalat, tangan tak diangkat. Yang diangkat 2 rakaat kedua naik rakaat yang ketiga. Tu harap jangan berulang lagi lah. Sebab kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tuan-tuan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, tuan-tuan dia kata apa? Benda silap kena togo. Benda silap tuan-tuan keliling kita ada kesilapan teknikal, fiqh, apa-apa perkara yang silap maka kita kena perbetulkan. Okey, kembali tuan-tuan. Okey, jadi masa berlalu. Kita semayang dah 50 tahun tapi tak ya betul lagi. Macam mana? Itu tak cerita bab khusyuk. Kita cerita bab yang sunnah dalam solat je pun kita dah kantoi, dah silap. Ya kan? Dan perkara tu akan diwarisi oleh anak cucu kita, tengok atuk buat macam tu. Ustaz tu dia macam tu. JK masjid buat macam tu. Itu haji tu tegar masjid tu, lama duduk etika masjid, takkan dia tak faham. Akhirnya tuan-tuan, sebab apa? Sebab tak cuba faham betul-betul, kita pun buat mazhab masing-masing. Ini masalah. Maka tuan-tuan dia kata apa? Kata seorang penyair, walastu bimudrikin ma fata minni bilahfin wala bilaita walau anni. Maksud dia apa? Dan saya tidak dapat mengejar apa yang berlalu walaupun saya cuba cover balik. Nak cuba cover balik tuan, dah tak dapat dah. Kan? Pergi Mesir, tuan-tuan mungkin sebagian tahu saya pergi Mesir berbalik minggu lepas. Saya pergi seminggu. Saya ada satu slot dengan budak-budak ni di Dewan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Haji Din mungkin tengok Facebook saya kot. Dewan Syekh Abdul Qadir Jilani. Zaman itulah zaman saya belajar tuan-tuan. Dewan yang sama di Rumah Negeri 9 di Kahirah itu. Tahun 99 saya graduate first degree 99. Master 2002. Saya kata ke anak-anak pelajar kita yang buat medik, yang buat syariah, yang buat tahfiz semua dekat Mesir itu, anak-anak tuan-tuan tu. Saya kata 99 saya graduate degree 99. Sekarang 2020 tahun masa berlalu. Saya tak boleh cover dah apa yang saya belajar dulu 7 tahun saya duduk Mesir. Itulah yang saya dapat bawa balik ke Ampangan ni. Itulah benda yang boleh share dengan orang TTDI Kampung Ismail. Itulah yang saya boleh kongsi dengan orang Jiboy 20 tahun yang lepas. Mana yang sempat saya kejar, itulah yang saya boleh kongsikan. Saya dah balik Malaysia. Kalau dah bekerja, peluang nak mengaji tuan-tuan sangat susah, sangat tipis. Kecuali kena jadi Dr. Yusri, kecuali kena jadi Maulana Abdullah. Ini memang jenis kaki mengaji, walaupun dah berkojok mengaji, terus mengaji. Kalau jadi ustaz lain tuan-tuan, kita jadi ustaz takkan nak pergi mengaji lagi, apa barang. Saya sekarang tok guru, takkan saya nak mengaji, dah rasa bongkak lah kan, dah rasa jobol lah kan, dah tak nak mengaji dah. Orang lain mengajar, kita tak nak duduk dah. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya share dengan budak-budak anak-anak kita di Mesir itu, itulah waktu yang saya tak boleh nak ulang lagi dah. Saya tak boleh nak ulang dah masa tu. Saya tak boleh balik ke tahun 99, 96, 99 degree, first degree saya. 2000, 2002 master saya. Saya tak boleh ulang dah masa tu. Habis dah masa tu. Sekarang ni, setelah 20 tahun, graduate, konvo, inilah ilmu yang saya dapat kongsi dengan masyarakat saya, dengan orang yang berinfak kepada saya, dengan orang yang berzakat kepada saya. Inilah benda yang dapat saya curahkan, yang saya dapat kongsikan. Dah tak boleh ghostan. Ya. Walaupun dia kata apa? Ya, apa cara sekalipun nak cover benda yang terlepas dan bersungguh-sungguh, dan tidak pula dengan mudah dengan lau ni apa tuan? Kalau lah dulu kalau dan muda-muda, kalau dan mengaji pondok alim ni tak ada kalau dia ji dah kerja polis lah,
Dah kerja pion lah. Jadi cikgu lah. Tak ada kalau-kalau dah. Tak boleh ghostan dah tuan-tuan. Teruskanlah kehidupan kita ni. Tetapi tuan-tuan sekalian, benda-benda yang silap, kealpaan kita kena cover, kita kena isi baik-baik. Okey. Qala, tuan-tuan, lanjutan kisah Imam Muhammad Al-Bikandi. Ni orang lain pula. Siapa Muhammad Al-Bikandi? Tuan-tuan jarang dengar nama ni, iaitu tok guru kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, tuan-tuan, dia bergerak menuntut hadis, kalau tak silap saya, sebanyak 40,000 kilometer. Catatan dalam encik Facebook. Boleh pakai jugalah Facebook ni kan, walaupun dia tak berguna benar, ya, walaupun dia banyak maklumat-maklumat palsu, fasik dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, disebut, tuan-tuan, dia kata apa? Imam Bukhari radhiyallahu an merantau menuntut ilmu, dikira daripada Bukhara, Samarkand, pergi ke bumi Hijaz, Mekah, Madinah, masuk ke Basrah, ke Baghdad, ke Damsyik, lebih kurang tuan-tuan dicatatkan berapa kilometer tadi? 400,000 Kalau naik kapal terbang ni tak pelik dah. Tuan-tuan ada duit, tempah tiket, pergi jalan. Pergilah ke Maghribi ke Yaman ke, hari ni senang, alhamdulillah, peluang semakin baik. Tapi tuan-tuan tengok Imam Bukhari berjalan merantau jauh untuk tuntut ilmu. Kita paling handa pun berapa je jarak kilometer Korea masjid kita ni tuan-tuan. Paling jauh pun Abang Sahak, Jiboy baru tu naik motor. Tu geng-geng Jiboy yang datang ke sini tu saya rasa jauh sikit lah. Kampung Ismail sejongkar ya. Dan yang lain-lain mana yang jauh sikit? Yang paling jauh hujung pasir ada? Pak Long lah. Yang lain-lain kita dekat dokek tuan-tuan. Dokek-dokek. Ya, itu pun kadang-kadang malas kita nak mengaji kan. Tuan-tuan, berapa? Ini tok guru dia punya cerita ni. Guru Imamul Bukhari. Namanya Muhammad Al-Bikandi. Wafat tahun 227 Hijrah. Sedang mencatat hadis. Jadi kan? Juga tuan-tuan, patah pen dia tuan-tuan, maka dia juga berteriak untuk membeli pen dengan harga tuan-tuan, ya, iaitu sebanyak 1 dinar. Kenapa? Sikap tidak sayangkan duit ini timbul. Kenapa? Sebab duit boleh cari ganti, duit boleh cover balik tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan sekalian, masa yang habis maghrib isyak ni tuan-tuan tak boleh ganti. Okey, sebab tu ialah masa kita ni masa yang berharga. Kita nak mengaji, kok ustaz merapu yo, masa kita habis juga. Bayar kena bayar, allowance. Sagu hati kan, masa habis. Kan, kalau kita dapat imam yang bacanya merapu, semayang kita tak kualiti, semayang dah tak boleh nak ulang dah. Kalau kita dapat tuan-tuan, jadi masa tu dia akan rasa sangat-sangat berharga. Kan, sebab tu saya tengok kan, mungkin satu perkara jugalah di masjid kita ni, kes kalau bawa budak-budak kan, bawa anak-anak kecil, itu adalah ulama bahaskan. Memang kalau Nabi SAW dengar suara budak menangis, Amin kan, Nabi akan lajukan solat. Tapi tuan-tuan kena ada pertimbangan. Takkan imam nak semayang speed pula sebab anak kita menangis. Kalau agak-agak awal solat, anak tu menangis, bapak tu berhentilah semayang. Pergilah ambil anak tu, pergilah kau tim dengan dia, pujuk kau, beli coklat lepas ni kau macam mana kan. Supaya taklah sampai 3 rakaat kita yang tak khusyuk ni merapu-rapu fikir siapalah budak ni jatuh kau nak pukul kau nak apa kau. Tuan-tuan, dalam bab budak-budak. Tapi tak tahulah kok tuan-tuan jenis khusyuk, tak tahulah jenis saya ni tak boleh. Telinga saya ni memang sensitif sangat. Dengar bunyi tu tak kono, bunyi ni tak boleh. Kalau tuan-tuan jenis khusyuk, budak beraung, budak menangis, jadi mak bapak pun kena fikir. Ya, ikut sunnah Nabi ustaz. Nabi senang usin panjat kat belakang dia. Nabi sujud lama. Nabi masa atas mimbar turun ambil cucu bani atas mimbar. Tuan, jangan faham hadis satu lorong tuan. Faham hadis tuan-tuan dalam seni hadis, dalam istinbat hukum tuan-tuan, dia banyak cara nak faham dan pelbagai sudut yang kita kena nilai, yang kita kena faham. Tak boleh faham cara kita dah. Didukung anak tu semayang, pergi buka pintu orang datang mestinya, anak tu letak bawah. Kalau tuan-tuan emergency sekali-sekala berlaku, okey, munasabah lah. Okey, tapi kalau tiap-tiap hari tuan-tuan, saya tak fikir itu benda yang sesuai, yang munasabah. Kalau betul-betul suami isteri ada masjid, gele-gele semayang. Suami semayang berjemaah, perempuan tak tuntut, tak kuat tuntut jemaah dia. Dia tunggu dulu anak tu, dia jaga anak. Habis suami tak payah wirid, pergi belakang ambil anak tu, bini pula semayang. Ini langkah yang saya fikir wajar, bijak dan adil. Tidaklah yang nayo jemaah yang lain.
Nak bercakap kan kocik hati, tak cakap kan sakit hati. Semayang kita ni dalam, ini nilai semayang tuan-tuan. Syekh Nuruddin bagi satu contoh simple je. Kalau baju jubah kita tuan-tuan, orang letak teh tarik, ada minum ke lepas ni? Ada abang saya? Sebaik ada. Dah tanya tak ada tu malu lah kan. Ada kuih lepas ni kan. Orang letak teh tarik lah kat jubah kita. Orang campak kari tuan-tuan kat jubah kita. Marah tak? Sengaja. Bukan tersilap, tumpah sengaja. Saja. Apalah jadi nak? Saja ya tu. Gurau tu. Jadi dia dah kotorkan jubah kita, baru pakai ni, baru basuh, baru rosak ni. Kita akan rasa, tak boleh lah gurau macam tu. Kotor lah jubah dia nak pakai, nak semayang, nak ada program semua. Tuan-tuan, begitulah. Kenapa kita tak marah kalau orang cemarkan solat kita? Kan? Orang mencemarkan solat kita. Bacaan tidak kualiti, bising. Hari ini Alhamdulillah suasana semakin baik. Tahniahlah. Cat pun dah baru. Kita harap ini menimbulkan keselesaan kita. Nak semayang, nak ibadat. Itu tujuan kita. Tapi kalau tuan-tuan rasa selesa dengan gangguan, kalau selesa dengan, betul Nabi SAW tadi saya kata, Nabi takhfif. Nabi dengar buka as-sabi, Nabi dengar budak menangis, Nabi akan cepatkan bacaan. Itu maknanya memang zaman Nabi budak pergi masjid. Memang zaman Nabi SAW budak ada yang ke masjid. Betul. Kita tak boleh jadi macam Turki. Turki kat laman ni main basikal ni. Main basikal, remote control apa semua kan. Orang kata kenapa Malaysia tak jadi macam Turki tuan-tuan? Tak boleh tiru semua tuan-tuan. Tak boleh tiru semua. Yang ngadu ni pun dah huru-hara dah. Kan kita nak budak datang dulu macam Ajidin buat macam Asma Husna tak? RM1. Ya, ada upah RM1 baca ya. Tolong kutip untuk tabung, tolong kumpulkan. Itu tak apalah, itu strategi nak tarik budak-budak. Okeylah satu sudut. Tuan-tuan, itu cara dia. Tapi tak boleh kita kata lunggukkan ramai-ramai, lunggukkan yang tak sembahyang, yang bising-bising, yang nangis-nangis tuan-tuan. Tak capai matlamat untuk membentuk generasi pelapis kita. Kan? Tak capai matlamat. Jadi saya kata tadi begitulah kalau mak ayah anak terlampau kecil. Budak kecil pun dia tak boleh salah apa-apa, dia tak boleh buat apa-apa, dia boleh lari. Okey, dia boleh berlari, dia boleh ke sana. Jadi wallahualam saya tak tahu apakah benazar. Si fulan tu benazar bawa anak kecil, saya tak tahu. Tapi secara hukumnya tuan-tuan bukan begitu. Kecuali tadi kalau betul-betul nak bawa anak kecil-kecil bergele-gele. Jangan ketika menangis 3 rakaat kita menanggung telinga kita mendengar dia menangis. Tak mendengar lagi bacaan imam. Ini tuan-tuan sebab kita kata solat ni tak boleh ganti dah maghrib ni. Ini nilai kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita marah orang rosakkan barang kita, kenapa kita tak boleh marah orang rosakkan solat kita? Ini tuan-tuan, sebab kita kata kita sangat sayangkan kualiti solat kita supaya Allah terima tuan-tuan segala pengabdian kita, tetapi bukanlah maksud kita pula nak marah orang buat anak kecil. Kita tak marah, tapi kita tak galakkan. Kita kata kalau bawa kau kena bertanggungjawab, kau kena kontrol. AJK kena tegur juga. Kau kena kontrol anak kau. Orang nak tegur kan kau kecil hati. Kita Malaysia ni memang, Melayu ni memang terkenal dengan kekecilan hatinya. Kan merajuk seminggu dia tak datang masjid, kau tanggunglah dosa dia tak berjemaah. Bukan itu maksud kita. Tapi kita menjaga masalah umum, masalah yang lebih besar, kualiti solat kita, penghayatan solat kita, khusyuk kita, itu yang lebih kita nak jaga. Tuan-tuan baik tuan-tuan sekalian. Jadi diorang ulama-ulama silam tak ada kisah berapa harga dan bayar, berapa kitab dan boleh dipahamkan. Ada yang belum bayar kitab, dimaklumkan. Terima kasih tuan-tuan kan. Tak apalah, nanti dapat gaji bayar ya. Tuan-tuan sekalian, mereka tak kira duit. Contoh kan, ada tok guru nak mengajar, tengok bajet, apa kemampuan kita masjid, kan? Tak boleh terlampau berkira dan tak boleh pula terlampau boros. Boleh kan? Tengah-tengah lah, tengah-tengah. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang infak dia jangan terlampau boros dan jangan terlampau imsak, kedekut. Masjid ni tuan-tuan betul lah hak bersama, hak amanah orang ramai, diurus dengan baik. Apa keperluan, ikut rate semasa yang sesuai, jalan. Jangan terlampau kedekut, jangan pula terlampau boros. Okey tuan-tuan selesai. Ambil contoh lain pula, Imam Ubaid bin Ya'ish nama dia. Apa cerita dia tuan-tuan? Dia ni tuan-tuan selama 30 tahun ya catat hadis. Sampai masalah catat hadis ni bukan masalah 30 tahun. Ada tuan-tuan jumpa tak pelajar yang tekun catat ilmu, tulis, ambil nota? Jumpa tak tuan-tuan sekalian?
beliau ini tuan-tuan, ya, cerita dia, beliau juga merupakan guru kepada Imam Bukhari dan Muslim. Ubaid bin Ya'ish ini tok guru kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ramai ulama yang mengaji daripada dia. Tuan-tuan, dia kata apa? Saya tak makan menggunakan tangan, habis pakai kaki kau. Tuan-tuan, makan macam mana? Saya disuap oleh saudara perempuan saya. Berapa tahun tuan? Bukan 3 hari, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, 30 tahun. Punyalah baik adik ini kan, suap abang. Abang syekh, abang tok guru besar, ulama hadis, tok guru Imam Bukhari, tok guru Imam Muslim. Ubaid bin Ya'ish tuan-tuan tak sampai nak makan. Kita kuliah setengah jam, minum setengah jam. Adil dan saksama. Itu kuih, nasibik kuih. Kalau up sikit, mihun dah masuk 45 minit. Kalau nasi 1 jam tak balik-balik rumah. Lama abang ngaji masjid Sendang abang. Wah, lama ngaji. Alim Ustaz Syahadat ngajar lama. Rupa makan kita yang lama tuan-tuan. Kan? 30 tahun tak sampai nak makan. Terpaksa disuam. Kenapa tuan-tuan korbankan masa makan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, baik, kita tengok pula tuan-tuan, seorang lagi tokoh namanya Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan, Imam Yahya bin Ma'in tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, dia kata apa? Ya, hebat tak hebat dia ni tuan-tuan? Saya tak baca semua, tetapi cukup saya simpulkan tuan-tuan. Imam Yahya bin Ma'in ini tuan-tuan, muka surat 36. Okey, lahir di Baghdad tahun 158. Tuan-tuan, 158 ni zaman apa ni? Zaman tabi'in, okey? Zaman tabi'in, zaman gemilang, zaman lobai-lobai semua, zaman hati bersih. Zaman tabi'in, zaman sahabat ni tuan, kalau saya nak bagi contoh, kalau tak sabut maulid pun tak apa, tak buat ceramah Isra Mi'raj pun tak ada hal zaman itu. Zaman itu kalau tak zikir jamaah pun tak kisah, tak baca Yasin malam Jumaat pun okey zaman itu, sebab orang baik-baik. Tapi zaman kita tuan jangan. Zaman kita kena buat kuliah, kita kena buat tazkirah, kita kena baca Yasin, kita kena ada tahlil, kita kena zikir sama-sama. Ini zaman kita kena buat sambutan-sambutan hari perayaan Islam, mengingatkan perkara-perkara yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Yahya bin Ma'in tuan-tuan start mengaji serius umur 10 tahun. Kita dah 70 tak serius-serius lagi macam mana? Ada seorang imam tuan-tuan, Habibullah Syanqiti tuan-tuan, dia mengaji umur start 70. Ada Tawus bin Kaisan nama dia, Tawus bin Kaisan. Wal umru kulluhu awanu lit talab wa ibnu Kaisan ba'da 70 talab. Kata dia, umur kita ni tuan untuk menuntut, bukan tuntut ilmu hitam, ilmu sihir dah. Umur kita ni semua untuk tuntut apa? Tuntut pahala lah, tuntut ganjaran, tuntut syafaat, tuntut rahmat, tuntut ilmu. Semualah tuan-tuan kita tuntut benda baik ni. Semua umur kita ni untuk menuntut kebaikan. Dan ingat, Imam Ibnu Kaisan bermula mengaji secara serius umurnya tuan-tuan iaitu 70 tahun. Ini 70 tahun adalah 10 orang ada 70 tahun ni kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan start 70 tahun, buat kita padam 71, apa kita dapat? 70 baru nak start mengaji Iqra, 71 meninggal apa? Meninggal dalam menuntut ilmu lah. 70 tahun Imam Ibnu Kaisan tuan-tuan, tapi dia meninggal umur dia 140. Bermaksud dia sampai mengaji 70 tahun. Allah panjangkan umur dia sampai 140. Tuan-tuan, dia sampai jadi qadi. Kalau kita dah leweh tuan-tuan, jalan pun huyang-hayang, nak ke orang nanti kita jadi qadi tuan-tuan. Skip pejawatan pun dah tak ada dah. Out meta dah tuan-tuan, tak dapat nak jadi qadi dah zaman sekarang ni. Tapi zaman dulu tuan, siapa yang power, siapa yang alim, dia jadi qadi. Ibnu Kaisan, itu cerita 70 tahun. Ada tuan-tuan Imam Al-Kasai ni, kalau boleh tanya dekat Ustaz Syukri, mungkin dia tahu cerita Imam Al-Kasai tuan-tuan, ataupun Al-Kisai. Dia tuan-tuan tak ada hati nak mengaji macam kita ni. Tak ada masa dia nak pergi masjid dengan kuliah-kuliah ni dah, tak ada apa bangkaran dia katakan. Dia tuan-tuan kerja dia apa? Bola kambing. Bola kambing umur kecil, besar, remaja, dewasa, sampai peringkat umur 40, tengah bola kambing, datang seorang makcik dengan anak dia.
Jadi acik ni khabar kat anak dia, Mat, dalam kitab tu tak sebut nama anak lah, saya bagi tuan-tuan senang faham. Mat, esok kau pergi kelas kafar. Mat, esok kau pergi Masjid Sendeng, ada kuliah ustaz ngajar Quran. Kau pergi Masjid Sendeng belajar kafar, belajar taranum, belajar apalah Quran. Tak nak dan doh, kata anak ni. Jawab mak tak nak dia belajar Quran kafar-kafar, tak kosor dia doh. Dia nak main game. Cuti sekolah ni nak main main apa tak apa belau, tak faham saya dah istilah mainan lagi ni dia. Saya tak nak pergi dah. Tak tahu tak pulik tak sebutlah tuan-tuan. Anak kau macam tu. Mak tuan-tuan kau buat apa? Kau jangan jadi bodoh macam makcik ni. Imam Kasai ni lah. Kau jangan jadi bodoh macam makcik ni. Daripada muda sampai ketua bola kambing. Imam Kasai dengar, Kisai dengar, main kasar nampak cik ni. Dia bagi dan contoh orang bodoh. Dia apa tuan-tuan? Dia jual semua kandang kambing dia, semua dia jual. Dah, kambing-kambing tak ada lah. Dia stop tuan-tuan. Start umur 40 dia tekun belajar, study, hafal. Beliau menjadi salah seorang tokoh imam qiraat. Artinya tuan-tuan, kadang-kadang ada yang start dia lambat, tapi boleh kecap. Alhamdulillah. Kita ni tuan nak khabar lambat pun tak lambat, capek pun tak capek. Belajarlah apa yang sampai belajar kan. Nak kata jadi alim tak alim dah. Nak jadi imam qiraat tak dapat tuan-tuan. Jadilah bekalan kita, fardu ain kita, motivasi kita untuk beramal. Ini niat kita belajar. Nak jadi ulama, jadi mufti dah tak dapat dah. Tuan-tuan contoh baik. Jadi Imam Yahya ni tuan-tuan, dia mengaji start umur 10. Cepatlah. Okey. Kemudian ayahnya pula yang bernama Ma'in itu, Ma'in ni pula tuan-tuan, dia juga seorang pencatat hadis ya, dan seorang penulis kepada Abdullah bin Malik. Cerita tuan-tuan, ayah dia ni nama Ma'in ni tuan-tuan. Cik Ma'in ni tuan, Syekh Ma'in ni, dia tinggalkan anak dia nilai 1 juta dirham harta pusaka. Tapi saya kata tadi nilai saya ni tak tepat, bukan 5 juta. Apa yang pandai kira-kira sikit ni bab-bab dirham dinar ni. Jangan tuan-tuan kira dinar Jordan, dinar Emirat, tak, dinar emas. 1 juta tuan-tuan dinar, yang ini 1 juta dirham. Lebih kurang lah kot, 5 juta lah lebih kurang sebab dirham wang perak kan tuan-tuan. Meninggalkan kepada anaknya 1 juta dirham. Kalau kita dapat 5 juta tuan, petangnya malamnya habis dah duit tu kan. Macam-macam kita boleh kan, sekejap dia duit ni kan tuan-tuan. Apa dia buat? Beliau menghabiskan. Imam Yahya ni dapat warisan harta daripada ayahandanya. Apa buat tuan-tuan? Dia habiskan semua duit itu untuk kitab, untuk syekh, untuk beli kenderaan menuntut ilmu, untuk segala-gala keperluan ilmu. Sampai dia kata tak mampu, duit habis, selipar pun tak dapat nak beli, sepasang kasut pun tak dibeli untuk bajet 1 juta dirham tersebut. Ini tuan-tuan apa makna Apa makna tuan? Bukanlah kita nak jadi macam ni sangat, tapi maknanya mereka ni tak ada keperluan dunia. Tak ada. Nafsu dunia tak ada. Nafsu dia untuk ilmu. Nafsu dia untuk akhirat. Nafsu dia untuk hadis. Tuan-tuan ini tuan-tuan Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu an. Okey, dan banyak murid dia tuan-tuan. Tengok murid dia siapa? Murid dia tuan-tuan. Murid Imam Yahya ni 37, muka surat 37. Imam Ahmad bin Hanbal, kita bukan tak tahu, pengasas mazhab Hanbali. Ya kan? Tuan-tuan, murid dia tadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Zur'ah, Ad-Darimi, Abu Ya'la Al-Musili, dan ramai tokoh-tokoh hadis. Semuanya merupakan anak didik kepada Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu an. Tuan-tuan sekalian, beliau catat hadis berapa? 1 juta hadis dengan tangan sendiri. Tuan-tuan, tangan kita ni, so Allah tanya ni, tangan kita ni tuan, tekan apa tangan ni? Tekan WhatsApp. Tangan ni untuk apa? Tangan ada tulis tak hadis? Kalau kata cinta Nabi SAW, ambil tangan ni tuan-tuan, salin hadis, pendek-pendek pun tak apa. Salin ilmu, tangan, gunakan tangan untuk itu. Tangan nanti kena tanya, buat apa tangan? Tangan akan dipertanggungjawabkan. Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu an catat 1 juta hadis. Mana ada laptop, mana ada komputer. Tuan-tuan, catat 1 juta hadis menyebabkan beliau boleh hafal, boleh ingat tuan-tuan apa yang beliau catat.
Tengok tu dalam nota tu, muka surat 37 yang bawah tuan, dia kata apa? Kata Imam Az-Zahabi, satu hadis yang ditulis berulang-ulang. Kemudian dia kata, jikalau kami tidak menulis hadis 50 kali, kami tak boleh ingat. Satu hadis tu diulang 50 kali. Maknanya dia ni memang genius, memang cawadik, memang hati bersih, kurang maksiat. Tapi tuan-tuan tekun dalam menulis hadis. Satu hadis tu diulang sampai 50 kali, menyebabkan beliau ingat apa yang beliau catat. Total hadis yang ditulis 1 juta hadis tuan-tuan. Mari tanya diri kita malam ni, sama-sama tanya, berapa hadis kita tulis? Tanya balik semula tuan-tuan. Ambil satu buku nota. Jadi macam murid-murid tak apa. Ambil satu buku nota, mata-mata kitab-kitab Ustaz Surul ke ustaz-ustaz kita mengajar tu tuan-tuan. Ambil ruang-ruang kosong tu, salin balik hadis. Salin. Bukti kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin tuan-tuan boleh tulis sampai 1 juta. Tak mungkin saya mampu tulis 1 juta. Kita kumpulkan semua jemaah kita malam ni nak tulis 1 juta pun tak mampu. Cukup tuan-tuan, sebulan satu hadis kita tulis, tanda kita kasih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menulis perkataan as-sadiqul masduq, orang yang benar yang dibenarkan, as-sadiqul amin. Yang akhir tuan-tuan, untuk kita isyak, kata Imam Ahmad. Siapa tuan Imam Ahmad ni? Apa hubungan dia? Murid kepada Imam Yahya. Imam Ahmad tuan murid kepada siapa? Murid kepada Imam Syafi'i. Tuan-tuan dia kata apa? Mana hadis yang tidak dikenali oleh Yahya, maka itu bukan hadis. Apa makna tuan-tuan? Mana-mana hadis, kalau Imam Yahya kata bukan hadis, makna itu bukan hadis. Bermaksud tuan-tuan, beliau hafal semua hadis. Tuan-tuan, Imam Yahya bin Ma'in tersenarai di kalangan ulama yang menghafal semua hadis. Kalau kita tengok orang hafal semua Quran tu tak boleh kan? Sebab hadis ni tuan, dia meratur-ratur, dia tak sebuku, dia tak satu kitab, dia macam-macam versi, macam-macam riwayat, dan tak sekumpul dan tak setempat. Ada riwayat orang Hijaz, ada riwayat Mesir, ada riwayat Kufah, ada yang Iraq, ada yang Syam, ada yang Yaman. Dia tak setempat hadis ni, jadi susah nak hafal. Kalau biasa saya tanya dalam kuliah saya tuan, hadis dengan Quran mana susah nak hafal? Jawapan dia tuan-tuan, dua-dua susah, yang senang hafal lagu, kan? Dua-dua susah hafal. Kita tak ada hati, tak ada minat. Tapi tuan-tuan, ulama kita Yahya bin Ma'in radhiyallahu an, tuan-tuan, hafal semua hadis. Kalau dia khabar bukan hadis, bukanlah. Kalau dia khabar ini hadis palsu, palsulah. Kalau dia khabar hadis ni dhaif, lemah, lemahlah. Tapi tuan-tuan, kalau hari ini ustaz-ustaz hari ini, doktor-doktor hari ini, tuan-tuan kena hati-hati sikit. Kau dia khabar amalan Rajab semua bid'ah. Hati-hati sikit dengan ustaz tu. Sabar dulu. Itu yang diucapkan oleh Mufti Mesir baru ni, Sakmin, Profesor Syekh Syauqi Alam Ibrahim. Dia kata di Mesir pun macam tu juga penyakit Ustaz-ustaz, syekh-syekh muda ni yang baru graduate ni, semua nak dibid'ahkan. Rajab tak ada amal yang boleh. Semua tak betul Rajab. Apa yang imam baca Allahumma barik lana fi Rajab tu tak boleh baca, kata dia. Tak ada hadis yang sahih. Ini tuan-tuan merapu. Sebab kita kata kita bukan level Yahya bin Ma'in. Doktor-doktor universiti, ustaz-ustaz yang mengajar hadis, kita tak selevel Imam Yahya bin Ma'in yang tahu semua hadis. Kita mungkin tahu, pernah baca 1000 hadis, mungkin kita pernah analisa 500 hadis, kita mungkin pernah hafal 30 hadis. Ya betul, level kita. Tapi jangan sampai kita dengan sedikit pengetahuan kita yang kerdil, yang sedikit tentang hadis, yang umpama ilmu yang tidak bertepi ni tuan, umpama lautan yang tidak bertepi ni, jangan kita pula tiba-tiba kita menghukumkan bid'ah, menghukumkan khurafat, menghukumkan sesat dan sebagainya sebab kita khabar tak ada hadis dan tak jumpa hadis. Jangan. Kita tak jumpa tu bukan makna tak ada, belum jumpa. Kadang-kadang hadis tu memang ada. Wallahu a'lam bissawab. Oleh kerana imam dah masuk, kita berhentilah ya tuan-tuan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa tak sebut nama.